Kanak-kanak didefinisikan sebagai seseorang yang di bawah umur 18 tahun seperti yang termaktub dalam Konvensyen mengenai Hak Kanak-kanak dan Akta Kanak-kanak 2001. Jumlah kanak-kanak di bawah umur 18 tahun dianggarkan 9.19 juta pada tahun 2022, terdiri daripada 4.75 juta lelaki dan 4.44 juta perempuan menurut laporan statistik Kanak-kanak Malaysia 2022 yang dikeluarkan oleh Jabatan Perangkaan Malaysia. Jumlah kanak-kanak itu meliputi 28.1% daripada 32.65 juta jumlah penduduk Malaysia. Didapati kanak-kanak yang memerlukan pemeliharaan dan perlindungan pada tahun 2020 telah menurun sebanyak 8.2% kepada 5,858 orang berbanding 6,382 orang pada tahun 2019. Negeri yang mencatatkan bilangan kanak-kanak tertinggi adalah wilayah Persekutuan Putrajaya iaitu sebanyak 37.2%, manakala Pulau Pinang telah merekodkan bilangan kanak-kanak terendah iaitu 22.6%. Terdapat beberapa komponen utama dalam pembentukan kanak-kanak iaitu kesihatan, pendidikan, keselamatan, perlindungan dan hubungan sosial. Perlindungan diberikan penekanan utama berdasarkan permasalahan dan cabaran yang timbul masa kini dalam kalangan kanak-kanak. Perlindungan kanak-kanak merujuk kepada strategi dan aktiviti untuk mencegah dan bertindak balas terhadap pengabaian, penderaan, keganasan dan eksploitasi terhadap kanak-kanak. Isu penderaan. Permasalahan dalam aspek perlindungan ialah penderaan fizikal, penderaan emosi, penderaan seksual dan pengabaian. Menurut Jabatan Kebajikan Masyarakat, sebanyak 1,055 kes penderaan direkodkan bermula Januari hingga Jun 2022. Sebanyak 578 kes membabitkan penderaan fizikal, 478 kes penderaan seksual, 60 kes penderaan emosi yang terdiri daripada 706 kes perempuan dan 349 kes lelaki. Mengikut statistik Polis Diraja Malaysia PDRM, sebanyak 1,348 kes kesalahan seksual kanak-kanak direkodkan dalam tempoh dari Januari hingga Jun 2022, termasuk kes rogol berkumpulan, sumbang mahram, seks luar tabi'i dan cabul. Hal ini memperlihatkan tren yang tidak sihat dan membimbangkan. Perlindungan kanak-kanak merujuk kepada strategi dan aktiviti untuk mencegah dan bertindak balas terhadap pengabaian, penderaan, keganasan dan eksploitasi terhadap kanak-kanak. Jadi sekarang, kita akan beralih pula kepada isu pengabaian. Menurut kamus, pengabaian bermakna tidak menghiraukan, tidak melakukan atau tidak memberi perhatian. Pengabaian anak adalah bentuk penderaan kanak-kanak yang paling banyak berlaku dan paling banyak membawa padah. Pengabaian merujuk kepada layanan buruk yang diberikan oleh ibu bapa atau penjaga, sama ada dengan sengaja atau kecuaian luar biasa yang menyebabkan anak mengalami penderitaan yang boleh dielakkan. Pengabaian merujuk kepada kegagalan secara berterusan dan serius untuk menyediakan keperluan asas fizikal, emosi dan pembangunan dari segi kesihatan, pendidikan, perkembangan emosi, nutrisi, tempat perlindungan dan kehidupan yang selamat untuk kanak-kanak tersebut. Pengabaian boleh mendedahkan kanak-kanak kepada segala bentuk bahaya termasuk mengancam nyawa mereka. Pengabaian boleh dikategorikan ke dalam 3 bentuk. Yang pertama, pengabaian hak asasi. Pengabaian hak asasi merangkumi kegagalan ibu bapa atau penjaga untuk menyediakan keperluan hak asasi termasuklah pendidikan, tempat perlindungan dan nutrisi. Pengabaian pengawasan pula merangkumi kegagalan ibu bapa atau penjaga untuk menjalankan pengawasan atau pengawalan yang sepatutnya ke atas kanak-kanak sehingga menyebabkan kanak-kanak tersebut mula terlibat dengan pergaulan yang tidak sihat.
Dan yang terakhir adalah lain-lain pengabaian. Lain-lain pengabaian ini adalah merangkumi pengabaian fizikal dan perubatan serta pengabaian psikologi dan emosi. Menurut Jabatan Kebajikan Masyarakat, sebanyak 12,315 kes pengabaian kanak-kanak telah dilaporkan sepanjang tahun 2013 sehingga Jun 2018. Daripada jumlah keseluruhan kes pengabaian tersebut, sebanyak 5,697 kes telah membabitkan pengabaian hak asasi, manakala sebanyak 1,223 kes pula telah membabitkan pengabaian pengawasan dan sebanyak 820 kes pula telah melibatkan lain-lain pengabaian dari tahun 2013 sehingga Jun 2018. Daripada jumlah keseluruhan kes pengabaian tersebut, sebanyak 4,217 kes yang telah membabitkan kanak-kanak perempuan, manakala seramai 3,528 kes pula telah membabitkan kanak-kanak lelaki. Daripada rekod yang telah dikeluarkan oleh Jabatan Kebajikan Masyarakat, didapati kes pengabaian hak asasi kanak-kanak telah mencatatkan rekod yang paling tinggi. Seperti yang telah disebutkan sebelum ini, kes pengabaian hak asasi telah merangkumi isu pendidikan, tempat perlindungan dan nutrisi. Kita dapat lihat bahawa ketiga-tiga aspek ini saling berhubung kait. Hal ini dikatakan demikian kerana apabila seorang kanak-kanak itu tidak mampu untuk mendapatkan tempat perlindungan yang sepatutnya, maka ia akan sekaligus juga memberi impak kepada aspek pendidikan dan nutrisi kanak-kanak tersebut. Pengabaian pengawasan pula merangkumi aspek keselamatan, perkembangan dan kehidupan yang selamat. Pengabaian pengawasan ini boleh mendedahkan kanak-kanak kepada segala bentuk bahaya, termasuk dapat mengancam nyawa mereka. Pengabaian pengawasan ini membabitkan pelbagai tindakan dan peninggalan yang dilakukan oleh ibu bapa atau penjaga sama ada di rumah atau di tempat awam. Sebagai contoh, kes di rumah yang membabitkan kanak-kanak lemas di dalam baldi, terjatuh bangunan, terbakar semasa bermain mercun, dilanggar oleh ibu bapa sendiri dan sebagainya. Begitu juga dengan kes di tempat awam seperti terjatuh eskalator, lemas di pusat peranginan, tertinggal di dalam kereta, diculik, dibunuh dan sebagainya. Hal ini telah berlaku akibat kekurangan pemantauan, kelalaian serta ketidakpekaan ibu bapa atau penjaga dalam mengawal setiap langkah, setiap tingkah laku, tindakan, kelakuan dan aktiviti anak-anak sehingga berlaku perkara yang tidak diingini. Dasar Kanak-Kanak Negara, Penyataan Dasar, dasar mengenai hak kelangsungan hidup, perlindungan, perkembangan dan penyertaan kanak-kanak agar dapat menikmati peluang dan ruang untuk mencapai perkembangan holistik dalam persekitaran yang kondusif. Penyataan matlamat ialah bertujuan untuk melahirkan individu yang sihat, cergas, berilmu, inovatif, kreatif, berjati diri, berdaya saing, progresif dan mempunyai nilai-nilai murni. Objektif dasar yang pertama ialah perlindungan. Kanak-kanak, termasuklah kanak-kanak kurang upaya, mempunyai hak untuk dilindungi daripada sebarang bentuk pengabaian, penderaan, keganasan dan eksploitasi. Yang kedua adalah kelangsungan hidup. Setiap kanak-kanak mempunyai hak untuk hidup dengan diberi jagaan, pemeliharaan, kasih sayang, perkhidmatan kesihatan, sokongan dan bantuan sosial. Yang ketiga adalah perkembangan. Setiap kanak-kanak mempunyai hak untuk perkembangan holistik dari segi fizikal, kognitif, sosial, emosi, sasiah dan kesejahteraan mereka.
Yang keempat adalah advokasi. Kanak-kanak, ibu bapa, penjaga, komuniti dan masyarakat sedar akan hak kanak-kanak untuk kelangsungan hidup, perlindungan, perkembangan dan penyertaan. Yang kelima adalah penyertaan. Kanak-kanak mempunyai hak bersuara, menyertai dan melibatkan diri mengikut tahap keupayaan mereka dalam perkara-perkara berkaitan. Sekarang kita beralih pula kepada Dasar Perlindungan Kanak-kanak Negara. Pernyataan mengenai Dasar Perlindungan Kanak-kanak Negara ini adalah merupakan satu dasar yang mengandungi pernyataan mengenai prinsip perlindungan kanak-kanak selaras dengan Konvensyen mengenai Hak Kanak-kanak CRC dan Akta Kanak-kanak 2001. Dasar ini juga memberi tumpuan kepada aspek advokasi, pencegahan, khidmat sokongan dan penyelidikan dan pembangunan bagi melindungi kanak-kanak ini. Kemudian, pernyataan mengenai matlamat. Secara khususnya, Dasar Perlindungan Kanak-kanak bertujuan untuk memastikan setiap kanak-kanak mendapat perlindungan daripada pengabaian, penderaan, keganasan dan eksploitasi. Dasar ini juga menjadi pemangkin kepada kesedaran dan komitmen semua pihak, termasuklah setiap anggota masyarakat dalam melindungi kanak-kanak ini. Dasar Perlindungan Kanak-kanak Negara ini menitikberatkan beberapa aspek, antaranya adalah penderaan kanak-kanak. Penderaan kanak-kanak ini adalah satu pencabulan ataupun pelanggaran yang serius terhadap hak kanak-kanak itu untuk berkembang dalam keadaan yang sihat dan bermaruah, di samping menyebabkan risiko dalam kelangsungan hidup mereka. Penderaan juga boleh dikategorikan kepada penderaan fizikal, emosi, seksual dan juga pengabaian. Beralih kepada penderaan fizikal. Menurut Akta Kanak-kanak 2001 adalah apabila seseorang kanak-kanak itu dicederakan dari segi fizikal yang menyebabkan kecederaan yang boleh dilihat pada mata kasar dan juga pada mana-mana bahagian tubuh kanak-kanak itu akibat daripada kekerasan ataupun penggunaan ejen yang disengajakan kepada tubuh kanak-kanak tersebut. Yang kedua adalah penderaan daripada segi emosi. Menurut Akta Kanak-kanak 2001 adalah apabila seorang kanak-kanak itu dicederakan daripada segi emosi yang menyebabkan gangguan yang boleh dilihat pada fungsi mental ataupun emosi kanak-kanak itu seperti kecelaruan mental ataupun tingkah laku, keresahan, kemurungan, penyendirian dan juga perkembangan lambat. Kemudian penderaan seksual. Menurut Akta Kanak-kanak 2001 adalah apabila seseorang kanak-kanak teraniaya dari segi seks jika dia mengambil bahagian sama ada sebagai peserta ataupun pemerhatian dalam apa-apa aktiviti yang berunsurkan seks bagi apa-apa maksud ataupun eksploitasi seks oleh mana-mana orang bagi memuaskan nafsu seks orang itu ataupun orang lain. Dasar Perlindungan Kanak-kanak Negara menitipkan 7 objektif utama. Yang pertama, meningkatkan kesedaran dan komitmen pelbagai pihak terhadap usaha melindungi kanak-kanak sebagai tanggungjawab bersama. Kemudian, mewujudkan persekitaran yang selamat dan mesra kanak-kanak. Menggalakkan organisasi yang berhubung secara langsung ataupun tidak langsung dengan kanak-kanak tersebut bagi mewujudkan dasar perlindungan kanak-kanak organisasi masing-masing. Kemudian, melindungi setiap kanak-kanak daripada sebarang bentuk pengabaian, penderaan, keganasan dan eksploitasi. Menetapkan hanya individu yang bersesuaian sahaja yang boleh berurusan secara langsung dengan kanak-kanak tersebut. Kepentingan dasar sosial adalah secara umumnya ataupun secara amnya dasar sosial amatlah penting dalam kehidupan manusia. Hal ini dikatakan demikian kerana dasar mementingkan hak dan keperluan manusia. Dasar ini juga bertujuan untuk membolehkan orang ramai melaksanakan hak asasi mereka dan memenuhi keperluan mereka sendiri. Dasar juga membantu masyarakat dalam membuat penambahbaikan dalam pelbagai bidang termasuklah kualiti hidup, pendidikan dan juga kewarganegaraan. Kepentingan dasar ini kepada kerja sosial adalah yang pertama, menjaga kebajikan kanak-kanak. Pekerja sosial yang berperanan sebagai pembela ataupun advokator dalam memperjuangkan hak asasi kanak-kanak mestilah memastikan kanak-kanak itu terbela dengan menyediakan rumah perlindungan dan juga penjagaan kesihatan dan juga pendidikan. Misalnya, jika seseorang kanak-kanak itu menjadi mangsa dera, pekerja sosial haruslah membela kanak-kanak tersebut menerusi Dasar Perlindungan Kanak-kanak Negara yang selaras dengan CRC dan juga Akta Kanak-kanak 2001. Kepentingan yang kedua adalah memberikan pendidikan kepada kanak-kanak dan juga masyarakat sekeliling. Pekerja sosial berperanan dengan memberikan pendedahan dan juga pendekatan kepada orang awam mengenai isu dera ini dan kesannya melalui kempen atau penceramah untuk memastikan mereka mengetahui mengenai hak kanak-kanak di bawah CRC dengan fokus memberikan perlindungan. Contohnya, kanak-kanak yang didera dan masyarakat sekeliling mengetahui tentang cara untuk melaporkan sekiranya berlaku penderaan kepada pihak yang berkuasa. Kepentingan yang ketiga adalah dapat menghubungkan bantuan kepada kanak-kanak. Pekerja sosial haruslah bertanggungjawab untuk menghubungkan kanak-kanak yang didera ini dengan sebarang bentuk bantuan yang ada di sekitar mereka. Contohnya, agensi kerajaan iaitu OSCC dan juga Rumah Tunas Harapan.
kepentingan yang terakhir adalah memperkukuhkan kapasiti tenaga kerja khidmat sosial. Hal ini dapat meluluskan segera rang undang-undang profesi kerja sosial yang masih tertangguh kerana ini adalah alat utama untuk mengiktiraf dan menyelia profesi kerja sosial tersebut. Hal ini juga dapat menaik taraf bahagian kanak-kanak di bawah JKM kepada sebuah jabatan dengan menambah bilangan pelindung kanak-kanak yang terlatih khusus dan disesuaikan untuk memenuhi keperluan spektrum kanak-kanak yang terdedah di Malaysia. Hal ini juga akan dapat menambahkan peluang pekerjaan kepada pekerja sosial di masa hadapan. Isu pengabaian. Menurut Jabatan Kebajikan Masyarakat, pengabaian kanak-kanak merujuk kepada kegagalan secara berterusan dan serius untuk menyediakan keperluan asas fizikal, emosi dan pembangunan dari segi kesihatan, pendidikan, perkembangan emosi, nutrisi, tempat perlindungan dan kehidupan yang selamat untuk kanak-kanak. Pengabaian boleh mendedahkan kanak-kanak kepada segala bentuk bahaya termasuk mengancam nyawa mereka tersendiri. Pengabaian juga boleh bermaksud tidak menghiraukan, tidak melakukan atau tidak memberikan perhatian yang sewajarnya kepada kanak-kanak. Pengabaian kanak-kanak adalah berbentuk penderaan ke atas kanak-kanak yang paling banyak berlaku dan membawa padam. Layanan buruk yang diberikan oleh ibu bapa atau penjaga sama ada dengan sengaja ataupun kecuaian yang luar biasa menyebabkan kanak-kanak ini mengalami penderitaan yang tidak boleh dielakkan. Pengabaian datang dalam beberapa bentuk yang berbeza. Berikut adalah jenis asas pengabaian terhadap kanak-kanak. Yang pertama, pengabaian fizikal, iaitu pengabaian ini berlaku di mana tidak menjaga keperluan asas kanak-kanak seperti kebersihan, pakaian, pemakanan, perlindungan atau meninggalkan kanak-kanak itu sendirian. Yang kedua adalah pengabaian secara seksual. Masalah seksual bukan hanya tertumpu kepada penderaan semata-mata, malah pengabaian seksual turut berlaku dalam kalangan kanak-kanak. Definisi pengabaian seksual adalah suatu penyertaan aktiviti seksual oleh kanak-kanak sama ada mereka ini faham atau tidak perlakuan tersebut. Yang ketiga adalah pengabaian pendidikan. Berlaku apabila ibu bapa tidak memberikan atau membenarkan anak-anak mereka ke sekolah tanpa sebab yang munasabah, kekerapan anak punting sekolah, tidak mendaftar anak ke sekolah serta tidak memberikan didikan yang sempurna kepada kanak-kanak tersebut. Yang keempat adalah pengabaian emosi. Bentuk pengabaian ini sukar untuk dikenapasi atau disedari oleh masyarakat maupun ibu bapa. Kegagalan ibu bapa dalam melakukan tindakan seperti bertanggungjawab dalam menyediakan sokongan moral dan stimulasi kognitif yang sempurna kepada kanak-kanak menyebabkan mereka merasa diri mereka diabaikan dan dalam hal ini memberi kesan kepada emosi mereka, seterusnya memaksa mereka untuk melakukan tindakan yang boleh mencederakan diri dan membahayakan nyawa. Kepentingan kepada kerja sosial bagi isu pengabaian. Yang pertama adalah menjaga hak asasi kanak-kanak. Dalam hal ini, pekerja sosial perlu memainkan peranan penting sebagai pembela atau advocator dalam memperjuangkan hak asasi kanak-kanak dengan memberi perlindungan kepada kanak-kanak tersebut. Melalui CRC diperuntukkan bahawa state practice hendaklah menghormati dan memastikan bahawa hak-hak yang dinyatakan dalam konvensyen tersebut terpakai bagi setiap kanak-kanak dalam bidang kuasa mereka tanpa apa-apa jenis diskriminasi, tidak mengira warna kulit, jantina, agama dan sebagainya yang berkaitan dengan kanak-kanak tersebut. Yang kedua adalah memberi pendidikan kepada ibu bapa dan juga masyarakat. Pekerja sosial bertanggungjawab dalam menyampaikan pendedahan dan kesedaran bagi melaksanakan peranan tersebut. Pelbagai intervensi
keibubapaan perlu dilakukan kerana kebanyakan kes pengabaian kanak-kanak berlaku akibat kurang pendidikan keibubapaan pada masa ini. Intervensi berbentuk seperti pengetahuan penjagaan, keselamatan, kesihatan, keperluan anak-anak seperti keselamatan di rumah dapat mengurangkan risiko kecederaan kanak-kanak ini. Bukan itu sahaja, ibu bapa akan lebih mementingkan pendidikan kanak-kanak pada masa kini dan masa yang akan datang. Komuniti juga penting untuk memperkasakan program intervensi yang sedia ada ataupun program-program kesedaran dalam komuniti setempat tersebut supaya dapat membantu para komuniti dalam usaha membendung isu pengabaian terhadap kanak-kanak ini dan juga dapat memberi ilmu kepada komuniti tentang bahayanya pengabaian terhadap kanak-kanak. Yang ketiga adalah pemerkasaan pusat aktiviti kanak-kanak. Pekerja sosial berperanan membantu dalam mencegah kes-kes pengabaian yang berlaku terhadap kanak-kanak seperti kes ponting sekolah ataupun masalah sosial yang lain berlaku. Pusat aktiviti kanak-kanak ini merupakan tempat perlindungan ataupun pusat advokasi yang memberi sumber pembelajaran, intervensi serta aktiviti sosial di beberapa kawasan yang terpilih. Ia juga berfungsi sebagai saluran ilmu kepada kanak-kanak mengenai penjagaan diri dan hak sebagai kanak-kanak. Sustainable Development Goal merupakan sebuah matlamat yang diusahakan oleh Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu bagi membaik pulih atau memperbaharui beberapa komponen maupun aspek yang diperhatikan mengalami sedikit kelemahan di dalam sistem kehidupan manusia. Terdapat beberapa matlamat yang telah terkandung di dalam SDG yang mempunyai berkaitan dengan kanak-kanak. Antaranya berdasarkan matlamat SDG yang kedua iaitu Zero Hunger. Melalui matlamat SDG ini, penambatan maupun penyelesaian terhadap masalah kebuluran maupun kelaparan harus dicapai pada tahun 2030. Matlamat ini turut memberi keutamaan terhadap golongan kanak-kanak di bawah umur 5 tahun sebagai kumpulan sasaran mereka. Pengutamaan terhadap golongan kanak-kanak adalah untuk memastikan hak maupun keistimewaan yang telah diwujudkan bagi golongan kanak-kanak ini dapat dinikmati oleh golongan kanak-kanak. Perkara ini turut memastikan tidak wujud sebarang jenis pengabaian terhadap golongan kanak-kanak, terutamanya berkaitan isu-isu makanan, minuman, sumber makanan bagi memastikan kelangsungan hidup mereka berjalan dengan lancar. Perkara ini turut menjamin golongan kanak-kanak ini tidak dibazirkan kehidupan mereka kerana mereka merupakan legasi di masa akan datang. Good health and well-being. Matlamat ini turut mempunyai berkaitan dengan kanak-kanak. Hal ini dikatakan demikian kerana melalui matlamat SDG berikut, sasaran yang telah ditetapkan adalah menamatkan atau mengurangkan kadar kematian kanak-kanak yang baru lahir. Ini kerana berdasarkan data maupun statistik yang telah direkodkan, diperhatikan bahawa kadar kematian kanak-kanak yang baru lahir meningkat dari semasa ke semasa di seluruh negara. Hal ini kerana berikutan beberapa faktor seperti kelemahan dalam bidang kesihatan dan pendedahan terhadap bidang-bidang kesihatan yang diperhatikan telah mempengaruhi kadar kematian berikut. Sasaran ini turut diletakkan bagi memastikan kadar kelahiran kanak-kanak dapat dibaik pulih dan dipelihara. Sasaran ini turut menjamin kelestarian hidup kanak-kanak berdasarkan hak maupun keistimewaan yang telah ditetapkan kepada golongan mereka ini. Akhir sekali, matlamat SDG yang mempunyai berkaitan dengan kanak-kanak adalah membaik pulih atau meningkatkan kualiti dalam bidang pendidikan. Berdasarkan matlamat berikut, telah didapati bahawa matlamat SDG adalah menyasarkan kepada kanak-kanak lelaki, kanak-kanak perempuan, kanak-kanak orang-orang upaya dan kanak-kanak orang asli. SDG menyasarkan bahawa kanak-kanak ini seharusnya mendapatkan pendidikan yang sewajarnya seperti yang telah ditetapkan melalui dasar kanak-kanak. Matlamat ini turut menyatakan bahawa tidak akan wujud jurang pendidikan di antara kanak-kanak berikut. Sesi pengajian bagi kanak-kanak ini turut wajib dihabiskan mengikut silibus-silibus yang telah ditetapkan bagi menjamin pendedahan terhadap ilmu-ilmu ini dapat disebarkan kepada kanak-kanak berikut. Matlamat ini turut memastikan sistem pembangunan pendidikan kanak-kanak dapat direalisasikan dengan lebih sempurna. Kualiti pendidikan akan dinaik taraf dan diperbaharui dari semasa ke semasa supaya sistem yang diperkenalkan adalah bersifat efektif dan berkesan terhadap golongan kanak-kanak.
Berikut merupakan kesan atau implikasi pengenalan atau pendedahan dasar kanak-kanak ini terhadap masyarakat. Keberkesanan dasar kanak-kanak ini tidaklah dianggap berkesan secara menyeluruh. Ini kerana terdapat juga masih berlakunya kes seperti penderaan, pengabaian maupun isu-isu berkaitan kanak-kanak ini masih dinegari dan dibangkitkan sehingga hari ini. Walaupun umum mengetahui dasar ini telah diperkenalkan sejak berzaman lagi, namun, terdapat juga impak-impak positif yang boleh kita lihat telah berjaya menyentuh jiwa masyarakat berdasarkan pendedahan dasar ini. Yang pertama adalah pengenalan dasar ini menjadikan masyarakat lebih mengambil cerna berkaitan isu kanak-kanak. Pendedahan terhadap dasar membolehkan masyarakat mengakses dan mengetahui tentang sedikit sebanyak isu kanak-kanak yang wujud dalam komuniti sosial mereka. Dapat diperhatikan juga, keprihatinan masyarakat terhadap golongan kanak-kanak ini menjadi semakin meningkat. Yang kedua pula, antara impak positif yang berjaya dibawa oleh dasar ini adalah gaya pemikiran masyarakat bergerak ke satu tahap yang lebih profesional dan terbuka. Ini kerana, seperti yang diperuntukkan melalui dasar yang menekankan beberapa aspek seperti pendidikan dan perlindungan terhadap kanak-kanak. Dasar ini membolehkan masyarakat bertindak lebih profesional dalam mengendalikan kanak-kanak seiring perkembangan mereka. Seterusnya, pengetahuan masyarakat berkaitan dasar kanak-kanak ini menjadikan masyarakat lebih bersikap rasional dalam segala tindakan, terutamanya ketika melibatkan golongan kanak-kanak. Ini kerana pendedahan terhadap dasar menjadikan masyarakat mengubah ideologi maupun pegangan yang telah mereka serap di dalam pemikiran mereka sejak berzaman lagi. Hak kanak-kanak turut dapat dibela dengan sewajarnya berdasarkan dasar yang telah ditetapkan, sekaligus perkara ini juga mempengaruhi gaya pemikiran masyarakat terhadap golongan kanak-kanak. Namun, terdapat juga kelemahan yang masih wujud dan boleh dilihat masih berada dalam komuniti sosial walaupun pendedahan terhadap dasar kanak-kanak ini telah diusahakan oleh pelbagai pihak. Dapat diperhatikan, penindasan maupun pengabaian kanak-kanak masih berlaku di sesetengah tempat. Di Malaysia sendiri, isu berkaitan penderaan sama ada dari segi fizikal, mental maupun seksual masih didengari di beberapa tempat. Tindakan tidak bermoral ini masih diamalkan walaupun pendedahan terhadap dasar telah diusahakan oleh sesetengah pihak bertanggungjawab sejak berzaman lagi. Berita berkaitan diskriminasi terhadap kanak-kanak juga masih berlegar di media-media masa. Penindasan dalam pelbagai cara dilihat masih aktif sehingga menjejaskan pegangan dasar ini dan sekaligus mempengaruhi kanak-kanak itu sendiri. Selain itu, dapat diperhatikan juga penghayatan dan pemahaman dasar kanak-kanak dalam kalangan masyarakat dianggap masih kurang dan tidak mencapai tahap yang dikehendaki. Dapat diperhatikan, sesetengah masyarakat masih tidak mengambil berat terhadap dasar kanak-kanak ini. Sesetengah masyarakat masih menganggap kewujudan dasar ini tidak memberi sebarang impak dalam kehidupan mereka. Hak-hak maupun keistimewaan terhadap golongan kanak-kanak masih belum diserap dalam diri masyarakat. Mereka masih menganggap kanak-kanak sebagai golongan lemah dan tidak mampu berlawan. Oleh itu, penghayatan dan pemahaman yang tinggi diperlukan oleh masyarakat kerana kanak-kanak adalah golongan yang harus disayangi dan dilindungi secara sewajarnya.